أعوذ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك ونكبرك ونعوذ بك يا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, pihak Imarah dan kepada seluruh yang hadir muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkati majlis kita. Allah Ta'ala merahmati pertemuan kita. Allah mengikhlaskan niat saya dan niat kita semua. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pertemuan kita pada pagi ini dihitung dan dikira oleh Allah sebagai suatu amalan soleh yang dapat memberatkan timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjadi sebab dan juga asbab kita semua dikurniakan Allah rahmatnya dan dimasukkan ke dalam syurganya. Allahumma amin. Hadirin semua, insya-Allah Ta'ala pada pagi ini kita akan sama-sama mentadabbur beberapa sifat-sifat orang yang akan masuk ke dalam syurga daripada karakter dan sifat-sifat yang dinyatakan oleh Allah di dalam suratul Ma'arij. Jadi siapa yang nak buka Quran boleh buka Quran, siapa yang nak buka handphone, Quran dalam handphone pun boleh buka, terserah, untuk kita sama-sama melihat dan meneliti beberapa ayat daripada Al-Quranul Karim daripada surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij berada pada muka surat yang ke-569. Muka surat 569 berada pada juzuk yang ke-29. Kita bermula pada ayat yang ke-19. Suratul Ma'arij ayat yang ke-19. Juzuk yang ke-29, muka surat yang ke-569. Hadirin yang saya kasih sekalian, insya-Allah Ta'ala kita lihat bersama ayatnya. Saya akan bacakan sedikit 2 ke 3 ayat untuk kita sama-sama amati dan cermati, dan tuan-tuan ikutlah 2-3 ayat tu kita ambil keberkatan baca Al-Quran. Kenapa tuan-tuan kita kena baca Quran dalam majlis ilmu? Paling tidak ada 2 ke 3 ayat supaya kita termasuk dalam satu golongan yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Yang golongan ini amat istimewa. Kata baginda Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tuan-tuan tengok apa kata Nabi. Kata baginda Nabi SAW, tidaklah berhimpun mana-mana kumpulan manusia daripada mana-mana rumah Allah, dan kita pun dah ada di tempat itu. Yatluna kitaballah, dia baca ayat Allah. Itu yang nak kena baca. Dia baca ayat Allah. Jadi poinnya adalah baca ayat Allah. Selepas itu barulah wa yatadarasunahu bainahum,
dia saling mempelajari ayat itu, dan kuliah kita adalah nak belajar ayat itu. Maka kita dah kumpul dekat rumah Allah, ada dah baca ayat Allah, kita akan baca sikit bersama mengambil keberkatan itu, kemudian mempelajari ayatnya. Kalau mereka lakukan ini, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan diturunkan ketenangan ke atas mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dipenuhi ke atas mereka akan kerahmatan daripada Allah. Wa haffathumul malaikah, majlis mereka itu dipenuhi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, nama mereka yang menyertai majlis itu disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, besar cara dia apa? Di rumah Allah, baca ayat Allah dan pelajari ayat tersebut. Jadi insya-Allah taala melengkapkan hadis ini, kita sama-sama ambil beberapa ayat untuk kita baca sebagai mengambil keberkatan pada waktu pagi daripada membaca Al-Quran, kemudian barulah kita akan sama-sama mentadabburkan ayat tersebut insya-Allah taala. Ayat yang ke-19 surah Al-Ma'arij, muka surat 569, juzuk yang ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu asy-syarru jazu'a, wa idza massahu al-khairu manu'a, illa al-musallin alladzina hum fi ala salatihim daimun. Shadaqallahul azim. Suratul Ma'arij bermula ayat yang ke-19. Tuan-tuan tengok bersama ayatnya, tengok terjemahannya, kita sama-sama dalami maknanya, dan di sana terdapat mesej penting untuk kita baiki diri kita agar ada sifat-sifat ini dalam diri kita insya-Allah taala. Tuan-tuan tengok Allah sebut apa? Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Ulama tafsir mengatakan insan dekat situ maknanya orang kafir ataupun orang tidak beriman. Tetapi ahli tafsir yang lain mengatakan tidak, kebiasaan semua manusia diciptakan macam tu. Apa dia? Mereka ini ada sifat keluh kesah. Keluh kesah ni maknanya apa tuan-tuan? Keluh kesah ini sifat putus asa, sifat memberontak, sifat tak boleh terima kenyataan kalau berlaku sesuatu ke atas mereka. Okey, dia jadi tak tentu hala kalau berlaku sesuatu. Ini sifat asal manusia. Ataupun kalau tafsir lain mengatakan inilah sifat orang yang tidak beriman. Mereka itu sifatnya adalah jazu'a, halu'a, sangat cepat, kita panggil apa? Apa istilahnya? Berputus asa, memberontak ataupun tidak dapat menerima kenyataan-kenyataan apabila suatu takdir itu melalui kepada dirinya. Dia tak boleh sabar, dia tak boleh terima sesuatu dalam hidupnya. Quran kata, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah, putus asa, hilang pertimbangan kalau berlaku sesuatu kepadanya. Idza massahu syarru jazu'a, kalau dia tertimpa dengan sesuatu yang buruk, mudarat, contohnya miskin, perniagaannya jatuh, dia sakit, anaknya sakit, jazu'a, orang itu akan menjadi hilang kawalan, hilang pertimbangan, menjadi sedih dan berputus asa. Tuan-tuan tengok Allah sebut apa?
Ada satu jenis golongan manusia, kalau dia diuji dengan sesuatu yang buruk, atau dia tertimpa sesuatu yang buruk, dia akan jadi keluh kesah, hilang pertimbangan, hilang kawalan. Ini Allah Ta'ala sebut golongan yang tidak baik. Tengok. Idza massahu syarru jazua, kalau dia ditimpa dengan sesuatu perkara yang musibah, kemudaratan, kefakiran atau penyakit, dia akan jadi memberontak, dia akan jadi hilang kawalan, dia menjadi putus asa dengan kehidupan. Tengok tu. Wa idza massahul khairu manua. Siapa jenis orang yang keluh kesah ini? Kalau dia mendapat sesuatu perkara yang baik, menang cabutan bertuah, dapat 1 juta Bank Islam bagi. Oh, lain dia. Undi yang pertama dia yang dapat 20,000 contohnya. Tubuh badannya sihat, hidupnya tak pernah ada penyakit, anaknya ramai, hartanya banyak. Dia menjadi manua. Dia hilang, lupa daratan dan menjadi orang yang jahat. Dan paling kritikal adalah dengan harta yang Allah berikan kepadanya daripada kebaikan, dia semakin menjadi orang yang bakhil dan kedekut. Tuan-tuan, amati betul-betul 2 sifat ini. Allah sebut manusia yang Allah Ta'ala jadikan ada sifat yang buruk dalam diri mereka. Yang pertama, kalau dia ditimpa perkara yang mudarat, dia tak boleh terima. Kedua, kalau dia mendapat suatu kebaikan, dia hilang, lupa daratan dan menjadi orang yang amat bakhil dan kedekut. 2 sifat ini dicela di dalam Al-Quran dan merupakan sifat yang buruk dalam diri manusia. Dan orang yang beriman, dia tak ada sifat itu. Orang beriman terbalik pula, tuan-tuan. Nabi sebut di dalam hadis, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabahu sarra asyakar wa hamidallah, wa in asabatu dharra asabar wa hamidallah. Amat pelik dan amat dikagumi sifat dan perangai hidup orang yang beriman, kata Nabi. Orang beriman ni cara hidupnya amat pelik. Apa dia? In asabahu sarra asyakar. Dia itu kalau mendapat apa jua kebaikan, orang bagi duit, tubuh badannya sehat, selamat daripada wabak, anak-anaknya baik dan sehat, rezekinya melimpah ruah, syakar, dia bersyukur kepada Allah dan puji Allah. Wa in asabahu dharra, kalau dia mendapat sesuatu yang memudaratkan, hartanya berkurang, tubuh badannya sakit, suatu musibah melanda kepada kediamannya, kenderaannya atau apa, sabar, dia bersabar dan dia tetap terus memuji Allah. Yang tadi, kalau mendapat keburukan, putus asa. Kalau mendapat kebaikan, jadi bakhil dan kedekut. Tuan-tuan boleh bezakan antara 2 sifat ini? Satu sifat orang beriman begitu, yang keduanya sifat orang tidak beriman begitu. Allah Ta'ala sebutkan macam mana orang ini tidak menjadi keluh kesah dalam hidupnya. Tabah menghadapi kehidupan dengan sabar, memiliki jiwa yang tenang. Siapa golongan itu? Tuan-tuan tengok, ini sifat orang masuk syurga. Nanti ditutup akhirnya dengan golongan ini dimasukkan ke syurga. Sifat pertama mereka Allah Ta'ala sebut, illal musallin. Siapa mereka, tuan-tuan? Melainkan orang-orang yang solat. Orang kalau dia sembahyang, dia jaga sembahyang, tuan-tuan, dia tidak akan berlaku sifat itu. Sifat apa? Putus asa dan keluh kesah dengan kehidupan. Sebab itu, tuan-tuan, kalau masyarakat yang kita ada, masyarakat yang sembahyang, tuan-tuan akan tengok masyarakat itu sangat positif dan optimis. Dan inilah perjuangan kita semua, tuan-tuan. Malam tadi saya bincang dengan Hafiz pasal orang kampung yang tak pergi surau, tuan-tuan, yang tak pergi masjid, macam mana kita nak buat. Kerana apa? Kerana kalau kita berjaya mengajak orang untuk solat, kita telah berjaya merubah biologi dalam dirinya menjadi orang yang baik dan positif. Dan yang dapat manfaat kita juga kerana kita satu daripada masyarakat itu. Tetapi kalau masyarakat tidak solat, tuan-tuan, maka akan melahirkan jiwa masyarakat yang negatif. Pelbagai masalah akan berlaku dalam masyarakat. Keberkatan akan ditarik.
Sebab itu tuan-tuan, perhatikan sekeliling kita, perhatikan anak-anak muda sekeliling kita, perhatikan kampung-kampung halaman kita yang ada di pedalaman-pedalaman yang masih lagi keadaan mereka itu sangat-sangat jauh daripada solat berjamaah. Hatta solat sendirian di rumah pun tidak dilakukan. Dan saya buat majlis buka puasa baru-baru ni tuan-tuan. Jadi kita buat edaran duit zakat. Kita panggil lah. Caranya kita nak tarik dia orang supaya buka puasa, sembahyang, kan begitu. Jadi kita panggil, dah buka puasa kita bagi zakat tuan-tuan, terus balik maghrib tak sembahyang. Hatta dah sampai dah maghrib pun tak sembahyang. Punya nak ceritanya ya salam. Subhanallah. Sampai ke tahap itu, tuan-tuan, masyarakat itu masyarakat kita, dekat dengan kita, tak jauh daripada kita. Jadi yang perlu kita perjuangkan bersama adalah macam mana nak jadikan masyarakat umat yang sembahyang. Kalau dia sembahyang tuan-tuan, tuan-tuan akan dapati masyarakat itu masyarakat yang sangat bagus, sangat baik, sangat tenteram, sangat positif. Tapi kalau masyarakat itu semuanya tak sembahyang, tuan-tuan akan dapati masyarakat itu sangat pasif dan sangat negatif sifat mereka. Quran kata dalam ayat ini illal musallin, kecuali orang yang sembahyang. Maknanya orang yang sembahyang hidupnya takkan keluh kesah. Orang yang sembahyang hidupnya takkan putus asa. Orang yang sembahyang hidupnya tidak akan, tuan-tuan, takkan apa kita panggil memberontak dengan segala apa yang berlaku dalam kehidupan mereka. Allazina hum ala salatihim daimun. Tapi dia sembahyang ni tuan-tuan bukan sembahyang celup-celup. Quran sebut dalam ayat ni, ayat yang ke-23. Mereka yang sembahyangnya itu konsisten dan sentiasa. Kalau musafir pun sembahyang, tak musafir pun sembahyang, sakit pun sembahyang, sehat pun sembahyang, kaya pun sembahyang, miskin pun sembahyang. Ada orang sembahyangnya bila tuan-tuan? Jumaat je sembahyang. Ada yang lebih dahsyat daripada itu, sembahyang raya je sembahyang. Tuan-tuan tengok sembahyang raya penuh. Yang tak pernah tahu ini orang kampung saya, orang kampung. Nampak sembahyang raya. Dan dia sembahyang raya pula saf pertama. Imam belum sampai, dia dah sampai. Sebab rasa dia kalau dia tak sembahyang raya, dia terluput fadilat yang besar di hari raya. Sedangkan sembahyang raya hukumnya sunat je. Sembahyang subuh hukumnya fardu. Hadirin yang saya kasih sekalian, masyarakat, Quran kata allazina hum ala salatihim daimun, mereka yang dalam solatnya itu sentiasa. Sakit sembahyang, sehat sembahyang, miskin sembahyang, kaya sembahyang, mereka akan menjadi orang yang tenang dan tidak akan keluh kesah serta berputus asa. Cuba tuan-tuan tengok muka orang depan saya ni, tuan. Semuanya muka orang tenang. Semua muka orang tenang. Yang tak tenang yang tersepit pintu tadi tu je, tuan-tuan. Hadirin yang saya kasih sekalian, semua tak. Kenapa? Ini Allah berikan kepada orang yang sembahyang. Allazina hum ala salatihim daimun. Tengok. Wallazi, sifat kedua. Sifat pertama, jaga sembahyang. Sifat yang kedua, wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang dia tahu pada harta yang dia ada hak-hak yang telah diketahui. Maksudnya apa? Dia tahu duit yang dia dapat, kerja yang dia buat, dan ada pendapatan daripada kerja itu. Dia tahu dalam harta yang dia ada, dalam gaji yang dia ada hak orang lain yang dia kena bagi. Maksudnya apa? Hakun maklum, ulama tafsir mengatakan di antara maknanya adalah dia mengetahui bahawa pada hartanya itu ada hak yang wajib telah ditentukan oleh Allah untuk dia salurkan hartanya itu. Hak itu adalah orang yang disebut sebagai asnaf daripada zakat. Maknanya apa? Orang pertama sembahyang. Yang kedua adalah orang yang mengeluarkan zakat bagi harta yang dia ada. Orang yang Allah sebutkan tidak keluh kesah. Orang yang sifatnya tenang, hidupnya berjaya. Pertama, sembahyang dan konsisten menjaga solat. Kedua, dalam harta yang dia ada sebahagiannya yang akan dikeluarkan bagi siapa yang telah diwajibkan oleh Allah untuk terima asnaf zakat itu. Tapi Quran kata pada ayat seterusnya, lisaili wal mahrum,
daripada kalangan mereka yang nak diberikan harta itu, ada orang yang dia bagi orang yang meminta-minta. Maknanya apa? Orang tu minta, dia kata, tuan boleh tak bagi saya duit? Dia keluarkan duit dia. Maknanya apa? Orang yang meminta daripada hartanya itu dia bagi. Sebab tu tuan-tuan, jadilah dan berusahalah untuk kalau ada orang meminta kepada kita, jangan biarkan tangannya itu pulang dalam keadaan kosong, walaupun sikit. Walaupun sikit. Kalau dia minta, kerana kemungkinan dia minta itu betul-betul dalam keadaan yang amat mendesak dan terdesak. Kalau dia minta, bagi. Tak dapat bagi banyak, bagi sikit. Kadang-kadang kita memang sebab tak nak bagi, kita pun kata, ini scammer ni, skim. Yang scammer WhatsApp tu cerita lain. Tuan-tuan, ni cerita kadang-kadang datang kat kita, pakcik boleh tak pinjam RM5, minyak motor saya habis. Boleh tak berikan saya RM10 nak belikan susu anak. Tuan-tuan rasa ragu-ragu, bagi sikit je. Dia minta RM30, bagi RM5. Kalau dia tipu pun, kita tak rasa menyesal. Kalau betul, kita tak rugi daripada kebaikan memberikan sedekah. Quran kata apa? Pada hartanya itu ada sesuatu yang dia ketahui untuk diberikan. Lisaili, bagi orang yang meminta. Yang kedua, wal mahrum, daripada orang yang tak minta. Maknanya tuan-tuan, orang yang memerlukan harta kita ada dua jenis. Satu memang suka datang minta. Pergi masjid, Assalamualaikum, boleh tak bagi saya duit zakat? Boleh tak bagi beras? Itu yang meminta. Tetapi ada satu golongan dalam masyarakat, dia sangat memerlukan tapi dia tak pernah minta. Tuan-tuan keluarkan iklan, siapa yang perlukan bantuan daripada masjid, sila isi borang. Ada orang isi borang, minta. Tetapi ada golongan dalam masyarakat, dia sebenarnya susah. Dia sebenarnya perlukan. Ibu tunggal, orang tua, orang sakit, tetapi kerana harga diri, dia tak nak meminta-minta. Hanya orang yang memahami, dia tahu dia dalam keadaan susah. Golongan ini perlu difahami dan dikenali, tuan-tuan. Bahkan para ulama mengatakan, golongan yang kedua ini lebih layak untuk kita bantu banding yang pertama. Kenapa? Kerana golongan yang pertama dia minta, kalau tak dapat kat kita, dapat kat orang lain. Tetapi golongan yang kedua, dia tak pernah meminta-minta, tapi dia susah. Golongan ni tuan-tuan kena kesan dalam masyarakat. Tengok betul-betul. Ada saudara kita yang hilang pekerjaan. Ada kawan kita yang anaknya sakit. Ada orang tertimpa dengan wabak COVID, tak boleh kerja, meniaga tapi tak dapat nak meniaga. Faham keadaan dia, berikan walaupun dia tak meminta. Golongan ini tuan-tuan adalah golongan yang Allah sebutkan sifat mereka di kalangan para sahabat Nabi, yang Allah puji mereka. Siapa mereka ini? Golongan muhajirin yang pergi daripada Mekah, meninggalkan Mekah pergi ke Madinah, meninggalkan harta yang banyak di Mekah sebab orang kafir tahan mereka, pergi papa ke dana sehelai sepinggang ke Madinatul Munawwarah. Sampai di Madinah mereka tak ada harta, tetapi mereka tidak meminta-minta kepada orang Madinah. Mereka tahan, duit tak ada, keperluan tak ada, tapi dia tahan diri dia kerana menjaga air muka dan kehormatan diri mereka. Allah puji mereka dalam Quran. Allah puji mereka dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Quran, la yas'alunan nasa ilhafa minat ta'affufi, la yas'alunan nasa ilhafa. Ada di kalangan mereka para sahabat golongan muhajirin yang mereka tidak minta-minta kepada manusia kerana rasa harga diri, dan mereka itu sangat-sangat menjaga dirinya daripada meminta. Orang macam ni tuan-tuan dalam masyarakat kena tengok. Kawan-kawan kita yang terkesan dengan pandemik, dengan COVID-19, hilang pekerjaan, tak ada pendapatan atau sakit, tuan-tuan kena tengok dia, berikan bantuan walaupun dia tak meminta. Dia nak cakap, dia malu. Tuan-tuan, jadi kita yang berikan. Jadi ada dua golongan. Pertama, golongan yang meminta. Kedua, golongan yang tidak meminta, tapi dua-dua memerlukan. Quran kata apa dia? Golongan sifat kedua. Yang pertama, jaga sembahyang. Sifat kedua, orang yang selalu memberikan bagi hartanya itu kepada orang yang meminta atau orang yang tidak meminta. Sifat ketiga, wallazina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang sangat membenarkan, meyakini bahawa selepas kehidupan dunia ini adanya kehidupan yang dinamakan sebagai hari pembalasan. Maksudnya apa? Sifat ketiga mereka, dia yakin dalam hidupnya, masa tengah hidup ni, tuan-tuan,
Dalam hati kita sekarang ni yakin betul selepas dunia ini ada akhirat. Selepas kehidupan ini ada kehidupan yang Allah Ta'ala akan membalas bagi mereka yang membuat kebaikan dengan kebaikan dan bagi mereka yang membuat kejahatan dengan kejahatan, dengan keburukan. Yakin betul. Dalam hatinya penuh kekuatan, keyakinan bahawa selepas kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat yang akan kita mendapat pembalasan daripada apa yang kita buat. Tuan-tuan, adilnya Allah Ta'ala, apa je kebaikan yang kita buat, dia takkan tak balas. Mesti dia akan balas. Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Kemudian Allah akan cukupkan balasan semua apa yang kamu buat. Artinya, baik walaupun sikit yang kita buat, Allah akan cukupkan balasan itu. Dan hadirin yang saya katakan, adapun kejahatan macam mana yang kamu buat, boleh jadi Allah tidak balas dengan pengampunannya. Tapi kalau kebaikan yang kamu buat, semua Allah akan cukupkan balasannya nanti di akhirat Allah Azza wa Jalla. Ini sifat rahmat Allah, sifat kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita kenali dan kita fahami. Jadi sifat ketiga apa dia? Yakin selepas kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Selepas hidup tempat beramal, ada hidup tempat untuk dibalas. Yang tempat itu adalah tempat yang kekal abadi. Yang keempat, wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Sifat keempat, ayat yang ke-27. Dan mereka-mereka yang daripada azab Allah sangat-sangat mereka itu takut. Yang tadi disebut apa? Yakin ada akhirat. Yang keempat, tuan, yang ni sebenarnya susah sikit kita nak dapat. Bukan susah nak dapat, tuan-tuan. Nak tanamkan dalam diri kita itu sukar, tapi kena selalu buat. Apa dia, tuan-tuan? Iaitu tanamkan dalam diri kita bahawa azab Allah adalah azabnya amat pedih. Azab Allah ni pedih, tuan-tuan. Pedih. Tuan-tuan nak gambarkan azab Allah, saya cadangkan tuan-tuan balik, tuan-tuan buka surah Ad-Dukhan. Tuan-tuan baca surah Al-Jasiyah. Baca makna dia. Tuan-tuan baca daripada suratul Waqi'ah tentang Ashabus Shimal. Dan tuan-tuan tengok daripada surah Qaf. Surah Qaf. Ini surah Hud. Surah-surah yang banyak menceritakan tentang bentuk azab di akhirat. Bagaimana Allah menyebut rantai-rantai yang akan digunakan oleh malaikat untuk sebat ahli neraka. Malaikat-malaikat Zabaniyah yang ganas lagi bengis menjalankan tugas dengan penuh dahsyat. Rentap sahaja. Tarik rambut mereka, tarik kaki mereka. Minuman-minuman yang Allah ceritakan di dalam surah Muhammad, apabila mereka minum air daripada neraka akan terputus segala urat perut mereka. Faqatta'a am'a'ahum, putus urat perut mereka. Dalam suratul Kahfi Allah ceritakan panasnya air itu saat mereka nak minum je. Nak minum air itu, masak wajah mereka kerana kepanasan air itu. Wa in yastaghisu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Kalau mereka makan buah dalam neraka, kalau dalam syurga boleh makan durian musangking, boleh makan anggur, tapi dalam neraka buahnya sejenis je, namanya buah zakum. Allah Ta'ala sebut inna syajarataz zakum ta'amul asim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Sesungguhnya pokok zakum adalah makanan bagi pendosa-pendosa di dalam neraka, yang kalau mereka makan akan menggelegak segala isi-isi perut mereka. Tuan-tuan bayangkan perut kita terburai keluar. Itu neraka. Maka orang yang beriman dalam hidup di dunia ini, dia takut sangat kalau dia adalah orang yang akan dikenakan azab itu. Semoga Allah pelihara kita semua, tuan-tuan, daripada azab api neraka. Jangan pernah ada kata siapa, cubalah ustaz sehari. Jangan, tuan-tuan. Jangan sehari, tuan-tuan. Seminit pun takkan kita tahan. Kerana bahang kepanasannya, sebahagian riwayat menyebut 500 tahun perjalanan sebelum sampai sudah rasa bahang kepanasannya.
Macam mana kalau dekat lagi tuan. Jadi ini satu perkara yang perlu sama-sama kita cermati dan amati. Semoga Allah pelihara kita tuan. Saya pun mohon doa tuan-tuan orang baik ni tuan, orang sembahyang, orang qiyamul lail tuan, supaya Allah selamatkan diri saya dan kita semua daripada azab api neraka Allah SWT. Jangan singgah walaupun sekejap lah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada, insya-Allah tuan ya. Doakan saya tuan Haji ya, insya-Allah. Baik, hadirin semua, orang-orang yang daripada azab Allah mereka sangat takut. Sangat takut. Tempat yang tidak ada teduh, tempat yang tak ada tempat lari, tempat yang tak ada rehat, sentiasa diazab. Rehat tak ada, semuanya kena azab. Tengok tuan, kemudian inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah azab yang jangan kamu rasa aman daripadanya. Maknanya apa? Orang kafir ni tuan-tuan, dia ada satu paradigma pemikiran atau stigma pemikiran. Dia kata apa? Kita hidup kat dunia harta banyak, anak-anak ramai, hidup mewah, nanti kita kalau mati bangun balik semula, kita akan hidup seperti itu. Sangkaan mereka apa dia? Harta yang banyak yang mereka ada di atas dunia ini akan menembus daripada azab di akhirat nanti. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, Allah sebut dalam surah Ali Imran, "Lau yaftadi", kalaulah mereka cuba untuk tebus dengan segala harta yang mereka ada di dunia, Allah tak akan menerima tebusan tersebut. Tuan-tuan, itu kalau ada harta, cuba bayangkan, udahlah jahat, miskin pula tu. Nak tebus tak ada apa. Nampak tuan? Jadi ini perlu kita sama-sama amati dan cermati. Itu sifat keberapa? Keempat. Pertama sembahyang, kedua keluarkan zakat ataupun sedekah, yang ketiga membenarkan hari akhirat, yakin dengan adanya akhirat, yang keempat takut terhadap azab Allah. Yang kelima, wallazina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang bagi kemaluan-kemaluan mereka itu mereka jaga. Maksudnya apa? Mereka tidak melakukan zina, tidak melakukan liwat, tidak melakukan lesbian, tidak melakukan suatu perkara yang diharamkan oleh Allah daripada hal kemaluan mereka. Tuan-tuan, dua anggota yang paling susah dijaga sebenarnya. Semoga Allah bantu kita lah tuan-tuan. Susah nak jaga. Yang pertama, apa dia tuan? Yang susah nak jaga. Dan itu punca orang paling banyak masuk neraka. Mulut ataupun lidah. Lidah. Yang kedua, kemaluan. Kalau zaman hari ini, zaman dulu pun sama lah tuan-tuan. Kemaluan. Lidah, kerana cakapnya, umpatannya, fitnahnya, sakiti orangnya, hasadnya, semuanya melalui lidah. Yang kedua adalah kemaluan. Zina dan yang sepertinya. Okey, zina dan yang sepertinya. Tuan-tuan, dua ni bahaya. Sebab itu Nabi sabda dalam satu hadis. Kata Nabi, kalau kalian boleh jamin kepada aku dua benda ini dijaga, aku jamin kalian masuk syurga. Apa dia? Lidah dan kemaluan. Tuan-tuan, kalau tengok hari ini, zaman kita ada hari ini tuan-tuan, zina ini suatu perkara yang berleluasa. Dulu kita dengar dekat bandaraya besar. Sekarang tuan-tuan dengar dekat kampung-kampung saja. Tak jauh tuan-tuan, kampung yang dekat dengan kampung saya. Budak-budak yang dulunya kecil, dijaga oleh atuknya, opahnya, kita dengar dah besar, umur 25 tahun, 23 tahun, halau opahnya daripada rumah, bawa orang lelaki masuk ke dalam rumah. Tahu-tahu dah ada anak kecil dah. Bukan satu, lebih daripada 2-3 jenis. Itu di kampung-kampung pedalaman. Tuan-tuan, belum lagi tuan-tuan tengok access application dalam handphone seperti WeChat. Dulu ada app, bukan dulu sama sekarang pun ada, tapi tuan-tuan jangan download lah. Sugar Daddy ataupun Sugar Baby. Tempat nak order. Tu. Tuan-tuan, kalau kita order Grab food, makanan sampai. Ini tuan-tuan tekan, orang sampai. Ada aplikasi itu tuan-tuan. Senang, tekannya. Tapi jangan download lah tuan-tuan. Kan? Boleh ada.
Zaman hari ini untuk akses perbuatan zina sangat mudah. Dulu nak jumpa, nak pakat-pakat susah pasal nak kena telefon. Telefon dulu, telefon pusing, tekan. Sekarang tuan-tuan tanya di mana? Clear tak clear? Okey tak okey? Tuan-tuan, zaman hari ini zina. Sebab itu Quran kata antara orang yang Allah Ta'ala jadikan hidupnya itu tidak keluh kesah. Dan nanti mereka masuk ke dalam syurga Allah, mereka daripada kemaluan itu mereka sangat jaga dengan baik. Kehormatan dirinya dijaga dengan baik. Semoga Allah pelihara diri kita, zuriat keturunan kita insya-Allah di kalangan mereka yang mendirikan salat dan memelihara kemaluan ataupun kehormatan diri mereka. Allahumma amin. Baik hadirin yang saya kasihan, seterusnya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kemaluan mereka itu mereka halakan kepada golongan-golongan pasangan-pasangan mereka. Maknanya apa? Bagi orang lelaki, dia pergi kepada isterinya. Bagi orang perempuan yang ada keinginan, dia pergi kepada suaminya. Begitu. Tak apa. Ada hala tempat untuk dihalakan keinginan tersebut. Tengok. Illa ala azwajihim, melainkan kepada pasangan-pasangan mereka. Aw ma malakat aymanuhum, ataupun kepada hamba sahaya yang mereka miliki. Dua golongan yang dihalalkan untuk didataki atau disetubuhi, isteri dan hamba. Tapi zaman sekarang hamba tak ada dah. Ada orang tanya, Ustaz, orang gaji boleh tak dikira hamba? Tak boleh. Hamba adalah hamba. Tuan-tuan, jangan orang gaji kadang umur 25 tahun, muda-muda Indonesia jadi jadikan hamba, tak. Hamba adalah hamba, orang gaji adalah orang gaji, berbeza. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebab itu Islam mengetahui fitrah keinginan manusia dan disediakan jalan keluarnya. Bagi orang yang ada keinginan, jalan keluarnya adalah berkahwin. Sebab itulah bagi sebuah kerajaan dan bagi sebuah pemerintahan, dia kena pastikan rakyatnya cukup dua benda, iaitu keperluan makan, iaitu perut, dan keperluan kemaluan. Maknanya dia mesti mudahkan. Kalau rakyat tak ada pekerjaan, buatkan ruang pekerjaan kepada mereka. Tak kaya tak apa, yang penting perutnya boleh terisi. Kerana dengan perut yang tidak terisi, dia akan mencuri kerana kelaparan. Dia akan buat jahat kerana kelaparan. Yang kedua, apabila rakyat tidak dapat menghalakan keinginan, kemaluannya, dia akan buat perkara-perkara yang merosakkan nasab keturunan manusia. Maka kerajaan kena fikir macam mana. Yang pertama, rakyat cukup makan. Kaya tak perlu. Dia tak perlu fikir sampai jadi kaya. Dia cukupkan, pastikan rakyat makannya cukup. Yang kedua, dia mesti dimudahkan urusan perkahwinannya. Tuan-tuan, taisiruz zawaj dalam bahasa Arab disebut, permudahkan mereka supaya ada tempat mereka halakan keinginan mereka. Barulah stabil keadaan masyarakat. Stabil keadaan ekonomi dengan cukup makan, stabil keadaan sosial dengan terjaga kemaluan dan harga diri mereka. Baik, selesai. Melainkan mereka halakan kepada pasangan-pasangan mereka atau hamba yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, perkara itu bukanlah perkara yang tercela kalau dia pergi kepada isterinya. Sebab itu tuan-tuan tengok dalam Islam, ini pesan kepada isteri masing-masing, pesan kepada anak perempuan masing-masing yang akan berkahwin. Sebab itu bila Quran kata orang lelaki itu hala tempat keinginannya adalah isteri, sebab itu Nabi berikan ingatan, mana-mana wanita yang diajak oleh suaminya ke tempat tidur, lalu dia tolak, mana dia tak nak. Dia kata, tak payahlah bang malam ni nak buat lemang, tak payah bang nak pasang langsir, tak payahlah bang nak pasang pelita. Dia tolak keinginan. Dan marahlah suaminya dalam keadaan tidur itu dia marah. Dia tidur malam tu dia marah. Nabi sebut dilaknat wanita itu oleh seluruh para malaikat sampai esok paginya. Kenapa berat sangat? Kenapa berat sangat? Kerana bagi orang lelaki itu dia tak ada jalan lain melainkan isterinya. Pada isterinya pun dia tegah, maka dilaknat oleh para malaikat Allah Azza wa Jalla. Sedangkan itu je jalan halal yang dia ada. Sebab itu Islam sangat tegas dalam perkara seperti ini untuk menjaga kestabilan dalam masyarakat. Kalaulah suaminya diperlakukan seperti itu setiap masa, maka dia tak ada jalan lain melainkan mencari jalan yang lain selain itu. Maka berlakulah kerosakan akhlak dalam sebuah masyarakat. Jadi tuan-tuan, ini perlu dipesan. Baik, sambung lagi.
Quran kata apa? Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari jalan selain itu, maka mereka adalah golongan orang-orang yang melampaui batas. Ayat yang seterusnya, wallazina hum li amanatihim. Dan sifat keberapa dah? 6. Betul yang ke-6? Yang ke-6 ya? Hilang dah catatan. 6 ya? Wallazina hum li amanatihim. Yang ke-6, orang-orang yang dengan amanah-amanah mereka. Apa yang diamanahkan kepada kita, jadi bendahari masjid, jadi bendahari surau, pegang duit itu, pegang duit ini. Orang letakkan satu jawatan, jaga rahsia ini. Orang letakkan jawatan, jaga keselamatan ini. Itu namanya amanah. Quran kata, di antara sifat orang yang dipuji dalam Quran dan sifat ahli syurga, mereka sangat kuat pegang dengan amanah kalau dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Kan? Kita jadi warden, amanah kita kena jaga budak-budak. Kita jadi setiausaha, amanah kerja-kerja yang kita kena buat, itu kerja yang mesti kita kena buat. Jadi bendahari, jangan pandai-pandai ambil duit walaupun banyak. Duit masjid Al-Hikmat banyak sangat ni. Kan? Sedara kita pula telefon, mat boleh pinjam duit tak? Berapa? 5,000. Dia gunakan duit masjid bagi pinjam kat sedara dia dulu. Itu tidak amanah. Amanah adalah menjaga dengan penuh rasa tanggungjawab. Tuan-tuan, orang yang beriman sangat penuh sifat amanah mereka. Wallazina hum li amanatihim. Mereka-mereka yang dengan amanah tanggungjawab itu. Satu, yang ke-6. Yang ke-7, wa'ahdihim. Dan dengan segala janji-janji mereka itu, ra'un, dia sangat jaga. Kalau diberikan amanah, dia buat dengan baik. Kalau dia berjanji, dia akan pegang dengan janji itu. Hatta janji itu bukan dengan kawan kita saja. Janji kita dengan kanak-kanak atau budak kecil atau anak kita hatta. Dia sangat pegang dengan janji. Kalau dia kata ke anak dia, kalau puasa penuh, ayah belikan kereta kontrol. Budak tu semangat dan tuan-tuan nak beli kereta kontrol. Dia puasa penuh. Sampai hari terakhir tuan-tuan, puasa penuh dah. Tuan-tuan. Ayahnya bawa pergi kedai, cari kereta kontrol. Kereta kontrol harganya pula 100 lebih, 50 lebih. Akhirnya belikan kereta sorong, tuan-tuan. Janji dulu kereta kontrol. Pula akhirnya jadi kereta sorong, tuan-tuan. Maknanya ayah itu menyalahi janji yang dia telah janji. Hatta kepada budak. Hatta kepada budak. Hatta kepada budak. Maka janji itu dipegang dengan baik. Kerana sifat menyalahi janji adalah sifat orang munafik. Maka dalam ayat ini sifat orang beriman, dia sangat pegang dengan janji. Kalau dia berjanji, pegang kuat dengan janji. Kalau dia takut menyalahi janji, jangan senang berjanji. Itu je tuan-tuan. Jangan berjanji. Supaya kita tidak tergolong dalam golongan yang dinafikan daripada ayat ini. Ayat itu yang ke-7. Yang ke-8. Wallazina hum bisyahadatihim qaimun. Orang yang dengan saksi-saksi itu, mereka benar-benar menunaikannya. Maksudnya apa? Kalau orang kata siapa yang pecahkan pintu ini, tuan-tuan, dia pun kata aku nampak din yang pecahkan. Dia kata betul ke? Dia kata betul, aku saksi, aku nampak. Sedangkan saksi yang dibuat itu palsu. Wallazina hum bisyahadatihim qaimun. Dia itu menjadi saksi yang jujur dan adil, dan dia menunaikan haknya sebagai orang yang menjadi penyaksian. Akhir sekali, habis tuan-tuan. Yang ke-9. Yang ke-9. Wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Dan mereka-mereka yang ke atas solat mereka jaga dengan baik. Tuan-tuan cuba tengok, yang pertama dengan yang ke-9 sama tak? Pertama dengan 9 sama tak? Pertama dengan 9 sama. Yang pertama jaga sembahyang, yang ke-9 jaga sembahyang. Menunjukkan apa tuan-tuan? Hanya orang yang solat dengan solat yang konsisten dan baik, dia akan ada sifat-sifat ini. Sebab itu tuan-tuan, perjuangan besar kita dalam masyarakat kita apa dia tuan-tuan? Jadikan masyarakat kita masyarakat yang sembahyang. Tuan-tuan, ini perjuangan besar tuan-tuan. Kita jangan cukup kita je datang kuliah, kita je baik. Tuan-tuan cuba tolong fikirkan satu. Kalau jalan pergi pasar, tuan-tuan tengok masyarakat kita, macam mana nak fikirkan masyarakat kita ni boleh bawa. Kolaborasilah tuan-tuan dengan Imarah, dengan Jabatan Agama, dengan bagian dakwah, dengan NGO. Kita fikir macam mana
nak jadikan masyarakat kita masyarakat yang solat. Kalau pasar, sediakan tempat solat di pasar contohnya. Sebab kalau baik masyarakat itu dengan solat, kita juga yang rasa kebaikan masyarakat yang baik itu. Jadi dengan ini kita kena fikirkan bersama. Kadang-kadang fikir seorang-seorang, saya bila fikirkan masalah yang ada di sekitar kampung, saya fikir tapi dia tak ada solusi sebab saya seorang. Dia kadang-kadang kena ramai-ramai berjemaah, 2-3 orang ada kepala nampak. Macam mana kita nak buat surau ni? Macam mana kita nak buat masyarakat ini? Sosial dekat sini ada banyak. Macam mana kita nak buat? Ini adalah sifat. Kerana kebaikan mereka itu akan menjadikan kita juga mendapat tempias kebaikannya nanti insya-Allah taala. Jadi hadirin semua, kita ulang sekali lalu 99 ini, tuan-tuan. Dan 99 ni tuan-tuan nanti boleh tasmi' kan, tuan-tuan. Kalau tak dapat jawab 9 ni tak boleh keluar masjid. Kena duduk cuci tandas baru boleh keluar, tuan-tuan. Hadirin semua, 9 ini pertama sembahyang. Yang kedua, orang yang tunaikan zakat. Yang ketiga, membenarkan hari kiamat. Yang keempat, takut kepada azab Allah. Yang kelima, jaga kemaluan. Yang keenam, jaga amanah dengan baik. Yang ketujuh, pegang dengan janji. Yang ke-8, mereka yang menunaikan saksi dengan benar. Dan yang ke-9 adalah mereka yang memelihara akan segala solat-solat mereka. Jadi hadirin semua, 9 ini kalau kita buat, tuan-tuan tengok apa balasannya. Ayat yang ke-35. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka lah golongan yang akan dimasukkan ke dalam syurga dan mereka dimuliakan di dalam itu. Ahli syurga, inilah sifatnya, tuan-tuan. Jadi semoga Allah jadikan kita dengan sifat ini, tuan-tuan. Pelihara kita semua. Nampak je mudah, tuan-tuan, tapi ada perkara yang mudah, ada perkara yang susah. Tapi itulah tabiat syurga. Kata Nabi dalam hadis, nak masuk ke dalam syurga, jalannya penuh dengan perkara yang nafsu kita benci. Tetapi jalan untuk pergi ke neraka, semua yang nafsu kita suka. Semua yang kita nafsu suka, semuanya itulah jalan ke neraka. Tetapi jalan ke syurga, cuma kata kuncinya semalam saya sebut dekat Masjid Jeram, saya kata kuncinya adalah sabar. Kata kuncinya adalah sabar. Menghadapi kesukaran-kesukaran itu, nanti akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah, mudah-mudahan. Dan malaikat pun mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Sejahtera ke atas kalian dengan kesabaran yang kalian lakukan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah bantu saya, Allah bantu kita semua, tuan-tuan, untuk sabar menghadapi kehidupan ini. Dan Allah bantu kita insya-Allah, mudah-mudahan termasuk di kalangan ahli syurganya yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kemuliaan yang sebenar. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon dengan kebaikan dan keberkatan tempat ini, kebaikan dan keberkatan waktu ini, kebaikan dan keberkatan bulan ini, kebaikan dan keberkatan saat ini. Jadikanlah kami di kalangan ahli syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada api neraka-Mu, ya Allah. Peliharalah kami daripada segala sifat ahli neraka, ya Allah. Dan jadikanlah kami berada di kalangan mereka-mereka yang Kau redha, ya Arhamar Rahimin. Rahmatilah kami, ya Allah. Tutupkanlah segala kelemahan kami, ya Allah. Bantulah kami untuk mentaati-Mu, ya Allah. Dan jadikan masyarakat kami masyarakat yang salat, memakmurkan masjid-masjid-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang taat, yang cinta kepada-Mu dan cinta kepada Rasul-Mu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha insana illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah ya Latif. Barakallahu fik. Ahsanallahu ilaik.